Susunan tempat duduk adalah salah satu susunan keutamaan dalam penerimaan protokol. Susunan tempat duduk bagi bilangan jemputan yang ganjil mengikut susunan keutamaan dan ke kanan, dan ia diukur ke kanan dan dikira dari tengah. Kedudukan tetamu bermula dari kanan diikuti dengan kiri, balik ke kanan, ke kiri dan seterusnya berselang-seli. Manakala susunan tempat duduk bagi bilangan jemputan yang genap, ia disusun mengikut keutamaan atau ke kanan, di mana pengukuran ke kanan dikira secara bahagi dua. Ia bermula dari kiri, kemudian ke kanan dan berselang-seli. Dari segi atau cara majlis pula, jika dijalankan pada waktu malam, mesti bermula selepas jam 8 malam dan berakhir selewatnya 11.30 malam. Manakala jika majlis itu berlangsung pada Jumaat, hendaklah berakhir sebelum jam 12.15 tengah hari, dan jika majlis bermula pada sebelah petang, mestilah selepas 2.45 petang. Tertib ketibaan tetamu. Penyambut tetamu mestilah tujuan utama majlis kerajaan itu diadakan. Dan penyambut tetamu mestilah hadir sejam lebih awal untuk mengetahui keadaan-keadaan sekeliling. Untuk menunggu ketibaan tetamu, penyambut adalah menunggunya di ruang masuk utama. Menyambut tetamu dengan mengiringi tetamu untuk masuk ke dalam ruangan majlis. Penyambut hendaklah tahu segala susunan tempat duduk dan keseluruhannya, supaya senang untuk memandu tetamu ke tempat duduk yang telah dihaskan. Penyambut juga hendaklah bersiap sedia untuk mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas, surau, pintu masuk, tempat keluar dan lain-lain sekiranya ditanya oleh tetamu. Berikan buku atau cara jika disediakan kepada tetamu, dan memastikan keselesaan kebajikan tetamu terkawal sepanjang majlis berlangsung. Untuk tertib kepulangan tetamu adalah untuk penyambut mestilah iringi tetamu untuk keluar daripada majlis, menolong tetamu sekiranya tetamu ada membawa hadiah sagu hati jika ada, dan memastikan tetamu selamat keluar daripada majlis. Untuk penyampaian ucapan adalah merupakan salah satu acara yang wajib dan penting yang selalunya disampaikan oleh tetamu VIP. Ucapan selalunya akan disampaikan setelah semua tetamu kehormat telah hadir, dan ucapan itu selalunya akan disampaikan dalam tempoh 10 hingga 15 minit mengikut kesesuaian majlis. Pengacara majlis atau MC, Master of Ceremony, memainkan peranan yang sangat penting dalam mengemudi sesuatu majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Ini kerana majlis rasmi tidak bermula selagi pengacara belum bersedia. Mereka lah orang yang akan membuat pengumuman dan memberi arahan atau panduan kepada tetamu yang mengambil bahagian dalam setiap acara. Bukan senang untuk menjadi pengacara majlis kerana memerlukan daya kreativiti dan kebolehan untuk bertutur dengan fasih atau lancar serta berkesan. Selain itu, pengacara majlis perlu bijak dalam membezakan antara majlis formal dan tidak formal. Untuk anugerah darjah kebesaran adalah suatu sistem pemberian gelaran kehormat kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada sesuatu negeri oleh pemerintah. Anugerah darjah kebesaran adalah dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada pemimpin dan rakyat Malaysia yang telah berjasa, berkorban dan berbakti kepada negara serta para pembesar dan diplomat negara-negara asing.
Panggilan hormat. Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap orang-orang kenamaan sebagai tanda penghormatan kepada kedudukan mereka. Amat mustahak bagi seorang pengacara majlis mengetahui dan menggunakan panggilan hormat yang sesuai. Ini kerana panggilan hormat yang sesuai dan gelaran yang betul mengikut protokol dalam suatu majlis yang dikendalikan. Sebagai contoh, panggilan hormat kepada Yang di-Pertuan Agong ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, manakala untuk Raja Pemasyuri Agong ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Seterusnya, penyambut tetamu. Penyambut tetamu adalah orang yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyambut tetamu dan memastikan supaya tetamu dalam sesuatu majlis itu dapat diuruskan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa tersinggung dan rasa tidak selesa daripada tetamu yang dijemput. Sebelum pergi jauh lagi tentang peranan penyambut tetamu, mari kita sama-sama fahami dulu definisi penyambut tetamu. Secara ringkasnya, menyambut tetamu adalah orang yang dilantik dan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyambut tetamu-tetamu yang dijemput dalam satu-satu majlis dan mengiringi tamu serta memastikan keselesaan tetamu terjaga. Lagu kebangsaan dicipta pada tahun 1957 dan pemilihan lagu ini dibuat oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Irama Negaraku dipetik daripada irama lagu Negeri Perak. Lagu Negeri Perak pula mendapat ilham asal daripada lagu Terang Bulan yang merupakan lagu yang amat disukai oleh Sultan Abdullah, Sultan Perak. Ketika baginda dalam buangan di Pulau Seychelles, Negaraku menekankan taat setia dan kepada rakyat untuk kemajuan negara. Lagu ini berperanan untuk membangkitkan semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia akan cintakan tanah air. Secara amnya, protokol adalah elemen penting dalam menjalankan sesuatu upacara, acara majlis dan istiadat rasmi. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititik beratkan seperti pemasangan kapit merah atau kuning dalam majlis rasmi. Signifikasi pemasangan kapit merah dan kuning ini adalah untuk memberi penghormatan kepada seseorang individu, malah penggunaan kapit kuning ini dikaitkan dengan simbol kesejahteraan dan kehormatan di dalam amalan sistem diraja. Seterusnya ialah bentuk hiasan meja VIP dan restroom di dalam sesuatu majlis atau istiadat rasmi. Hiasan meja rostrum boleh ditambahkan dengan gubahan bunga atau menggunakan pelapik atau skating yang berbeza daripada meja tetamu yang lain. Selain itu, cenderahati yang diberikan perlulah sesuatu yang unik atau menunjukkan kemewahan mengikut kesesuaian majlis. Sebagai contoh, cenderahati daripada gubahan bunga dan buah serta ukiran arca kayu yang diletakkan di dalam kotak kaca sangat sesuai. Tambahan pula, gimik pelancaran juga penting dalam sesuatu majlis rasmi. Contoh gimik pelancaran yang menjadi kebiasaan di negara kita ialah pemotongan ribbon dan orang kenama mendatangani sesuatu monumen. Sehubungan dengan itu, pelan kontingensi juga memainkan peranan penting dalam kelancaran sesuatu majlis. Tuan rumah atau koordinator majlis sentiasa menyediakan plan B untuk mengelakkan sebarang masalah yang boleh mengganggu perjalanan majlis. Akhirnya, keselamatan dan keselesaan majlis juga perlu diberi perhatian, khususnya aspek keselamatan seperti fizikal, pengudaran serta keselamatan orang kenamaan dan tetamu juga sangat penting dalam menjayakan majlis. 3.1 Cita rasa berpakaian. Kesesuaian pakaian untuk yang wanita, elakkan daripada memakai kain yang berkilat atau berkilau pada siang hari. Pilihan warna kain tidaklah berasaskan kepada warna kulit dan juga bentuk badan wanita tersebut. Semua bahagian rambut tertutup dan pastikan diikat kemas jika memakai tudung. Manakala kesesuaian untuk lelaki pula perlu memakai tali leher dengan kemeja lengan panjang. Badan yang kurus dan gempal hendaklah memakai singlet. Sesuaikan juga warna stokin yang dipakai dengan seluar. Kasut hendaklah bersih dan berkilat sentiasa. Stokin putih tidak sesuai dipakai dalam majlis. .2 Kesesuaian pakaian dalam pelbagai situasi. Cara berpakaian ke majlis perkahwinan, cara berpakaian ke majlis Haiti, cara berpakaian ke majlis makan malam, cara berpakaian ketika menghadiri temuduga kerja. 3.3 Untuk penampilan dan pergayaan diri. Okey, aspek juga pentinglah untuk menggambarkan sejauh mana seorang itu memberi keutamaan kepada pembesar dirinya. Contohnya, yang pertama, bahagian kepala dan muka. Rambut perlu diurus kemas dan kelihatan terjaga. Gigi sentiasa bersih, pernafasan tidak berbau. Bahagian badan dan juga tangan, baju sentiasa bergosok dan tidak kelihatan tercarik atau kotor lah. Begitu juga dengan bahagian punggung dan kaki. Seluar tidak kelihatan tidak bergosok
tidak berstokin. Okey, untuk wanita pula jangan pakai stokin berwarna perang atau berbunga lah. Kasut kalau boleh biar coklat yang kelihatan kehitaman baru nampak emas. Ya, 3.4 kesopanan dalam pertemuan perkenalan. Terdiri daripada tertib perkenalan yang mempunyai prinsip perkenalan, keberkesanan dalam perkenalan. Seterusnya tertib memperkenalkan, cara menjawab dengan sopan, larangan semasa menjawab perkenalan. Kesopanan dalam perbualan sosial. Dalam sesuatu perbualan, ianya perlulah dimulakan dengan etika kesopanan. Cara individu memulakan perbualan sosial adalah amat penting sekali. Bagi memulakan sesuatu perbualan, seterusnya menjadikan perbualan itu lebih menarik, ianya hendaklah disesuaikan dengan tajuk. Antara tajuk yang diaplikasikan dalam perbualan sosial adalah makanan, pengembaraan, kesenian, cuaca, hobi, rancangan televisyen, sukan, muzik, menanam bunga dan pakaian. Tajuk-tajuk seperti ini sememangnya dekat di hati dan boleh dijadikan permulaan perbualan dengan tajuk yang ringan dan tidak bersifat peribadi. Dalam memastikan proses perbualan berjalan lancar, elakkan juga mengetengahkan isu peribadi, keagamaan, politik, peperangan dan isu-isu yang sensitif. Ini penting bagi menjaga sensitiviti dan hak semua pihak. Tertib dalam perbualan sosial adalah penting dan ianya mencakup keseluruhan perbualan tersebut. Antara tertib yang boleh dipraktikkan adalah mendengar dengan teliti, kedua-dua pihak berminat dengan tajuk yang dibualkan, memberi perhatian kepada orang yang bercakap dan memandang secara terus dan fokus dengan isu perbualan. Seimbangkan perbualan secara dua hala dengan kedua-dua pihak berpeluang berinteraksi dan bercakap dengan nada yang biasa, bersahaja dan intonasi yang enak untuk didengar. Kesopanan menghadiri majlis jamuan ringan secara berdiri. Apabila menghadiri sesuatu majlis, perlulah beretika dan bersopan. Antara yang boleh diperhatikan adalah jika ada acara minum, sebelum sesi makan bermula, sentiasalah amalkan memilih variasi minuman yang telah disediakan oleh pelayan sahaja. Selain itu, jangan sesekali mencungkil gigi, sendawa dan bersin. Perbuatan ini dianggap tidak sopan dan sebolehnya dielakkan. Dilarang bercakap ketika mulut sedang penuh kerana ianya sangat tidak beradab dan jangan bercerita tentang makanan yang dinikmati selepas makan. Pastikan juga jika hendak merokok, hendaklah merokok di kawasan yang telah disediakan dan jangan sesekali merokok di ruang makan kerana ianya mengganggu orang lain. Akhir sekali, pastikan tetamu VIP beredar terlebih dahulu, barulah tetamu yang lain dibenarkan meninggalkan majlis. Segala etika dan protokol ini perlulah dipraktikkan dalam semua majlis yang dihadiri. Kesopanan menghadiri majlis jamuan ringan secara duduk. Elakkan meneliti barang yang disediakan di atas meja walaupun ia nampak cantik dan mengancam. Jangan mengambil barang yang tidak sepatutnya dari atas meja. Semasa berbual, letakkan pisau, garpu dan sebagainya, minum secara perlahan-lahan dan sambung perbualan. Dilarang berbual mengenai makanan yang telah disediakan selepas makan. Kesopanan dalam majlis buffet. Jika makan makanan seperti daging, ikan atau ayam, selain daripada majlis barbecue, jangan menggunakan tangan. Elak berlakunya pertumpahan nasi atau kuah. Jika tidak boleh menelan sesuatu makanan, jangan keluarkan terus ke dalam pinggan. Makanan tersebut boleh diluahkan ke dalam tangan dengan menutup mulut menggunakan napkin. Adab pelbagai kaum di Malaysia. Kaum Melayu mula makan dengan bacaan bismillah, makan dengan menggunakan tangan kanan, makan dengan menggunakan hujung jari. Ketika makan di atas lantai, perempuan kebiasaannya akan duduk bersimpuh, manakala lelaki akan duduk bersila. Kaum Cina makan di atas meja, makan dengan menggunakan penyepit, garpu dan sudu. Jangan mencucuk makanan dengan penyepit semasa mengambil makanan. Kaum India menggunakan tangan kanan untuk makan. Makanan dihidangkan di atas daun pisang. Makan di atas lantai. Tidak menggunakan tangan kiri untuk makan kecuali ada garpu untuk memindahkan makanan dari piring sajian ke piring anda.
kesopanan tuan rumah dan kesopanan tetamu. Tuan rumah dan tetamu perlu bertanggungjawab dalam menjaga kesopanan dalam sebuah majlis. Tuan rumah perlulah menyambut tetamu dengan ikhlas dan berlapang dada serta memberi layanan yang baik. Manakala dari sudut tetamu perlulah berpakaian sopan dan menutup aurat dan menjaga tutur kata serta tingkah laku. Menghadiri pelbagai majlis formal. Seterusnya adalah mengenai tanggungjawab sebagai tetamu ketika menghadiri majlis formal. Pertama, menerima kad jemputan. Fahami isi kandungan info yang tertera di dalam kad jemputan tersebut. Kedua, ketibaan di majlis. Patuhi masa yang telah ditetapkan serta arahan daripada penyambut tetamu. Ketiga, perbualan. Tidak berbincang atau berbahas mengenai topik yang sensitif untuk elak berlakunya perbalahan. Mengenali peralatan jamuan. Berikut merupakan gambar yang merupakan kedudukan atau susun atau peralatan hidangan sama ada di majlis rasmi dan tidak rasmi. Seterusnya, cara yang hidang. Seharusnya kita mengenal pasti para pengkal makanan yang mempunyai pengalaman dalam perjalanan menu. Selain melantik caterer yang berpengalaman dalam perjalanan makanan secara protokol, dan juga digalakkan untuk melakukan pemeriksaan awal ke atas premis pendidikan makanan dan menyenaraikan serta mengenal pasti menu hidangan yang bersesuaian mengikut perjalanan sesuatu majlis atau program seperti minum pagi, minum tengah hari, minum petang ataupun makan malam. Tertib di atas meja. Prinsip asas dalam menjaga tertib di atas meja perlu diwawarkan supaya tidak menimbul rasa janggal ketika berada di meja makan dalam satu majlis, dan kena peka dengan keadaan sekeliling dan bijak menentukan masa yang tepat sebelum memulakan makan ketika makanan dihidangkan, serta memiliki pengetahuan dalam mengendalikan dan menggunakan peralatan hidangan yang disediakan serta menjaga adab ketika menikmati hidangan tersebut.